Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perlukah kita mempunyai bad komputer sedangkan kita sudah ada handphone? Saksikan video ini sehingga penghujungnya. Bila kita bercakap tentang bad komputer ni, bagi newbies ataupun peminat-peminat berbasikal yang baru, mereka juga tertanya-tanya kenapakah perlukan bad komputer sedangkan kita sudah ada handphone dan kita boleh menggunakan aplikasi seperti Strava dan ia boleh mengesan seperti jarak jauh, ketinggian ataupun elevation, dan juga jika anda punya sensor heart rate, anda juga boleh menggunakannya dan anda boleh mengesan iaitu kadar degupan jantung anda. Jadi mengapa kita perlukan bad komputer? Bad komputer yang baru BSC 100S, ia adalah sesuai untuk semua golongan termasuk marahin. Jadi anda akan dapat mengetahui apakah kelebihan menggunakan bad komputer. Kita sudah ada handphone. Okey, jadi handphone ni selalunya memang penting sekali untuk dibawa ke mana-mana saja. Terutamanya ia adalah untuk kecemasan. Ada sebenarnya kelemahan jika kita mengharapkan data-data yang penting ini daripada handphone saja. Terutamanya jika kita ingin berkayuh pada jarak yang jauh, jika kita tidak charge handphone kita secukupnya, dan bila kita menggunakan GPS, iaitu contohnya aplikasi Strava, dan ia akan makan bateri anda, dan kita tak naklah bila kita berkayuh tu tiba-tiba bateri kita habis, handphone kita tidak dapat digunakan. Jadi jika ada kecemasan, ia berbahaya. Kedua ialah di mana bila handphone ni, bila kita ingin letakkan di basikal kita, ia adalah sukar. Ada mounting, iaitu alat untuk meletak handphone ni di basikal anda seperti quad lock, tapi ia juga adalah alat mahal. Ada juga jenama-jenama yang lain daripada China, tetapi dan kadang-kadang mounting ni terjatuh dan sebagainya. Bila hari hujan terutamanya, handphone anda mungkin tidaklah kalis air sepenuhnya, dan bila hujan ia adalah sukar untuk anda menggunakan handphone anda, kan? Jadi ada beberapa kesulitan menggunakan handphone ni sebagai meter basikal anda. Kerap kali kita ingin melihat daripada segi kelajuan, dari segi jarak kita, jadi kerap kali. Jadi kalau kita menggunakan handphone ni, kita letakkan sebagai bad komputer ataupun meter kita, tidaklah terlampau sesuai, malah menyukarkan. Sebab bila handphone kita telah screen lock, jadi kita terpaksa buka pakai Face ID dan sebagainya, pakai kod. Jadi ia menyusahkan, mengganggu. Jadi sebab itulah adanya bad komputer ni, di mana ia memang digunakan sebagai panduan kita semasa berkayuh, seperti meter kereta kan, kita nak tengok sekerap yang mungkin setiap masa. Jadi sebab itulah bad komputer ni berfungsi sebagai meter seperti di kereta anda, dan ia adalah direka sesuai untuk cuaca. Contohnya ia adalah kalis air, dan ia senang dilihat di waktu malam dan di cuaca yang terang. Jadi ia tidaklah silau. Kadang-kadang handphone pun terlampau silau dan kadang-kadang kita tak dapat melihat data-data di handphone. Okey, jadi bad komputer ni dicipta memang untuk kayuhan. Okey, harganya memang berbaloi, iaitu kalau anda pergi di link yang saya letakkan di ruangan deskripsi ataupun description video saya ini, di mana anda boleh beli terus di Shopee, dan harganya ialah RM188 saja. Okey, itu setelah ditolak diskaun. Jadi harganya memang berpatutan. Jadi anda tak perlulah berbelanja sehingga beribu-ribu ringgit. Dan dengan bad komputer ni anda boleh dapat data sebab ia menggunakan teknologi GPS. Tapi bila bercakap tentang GPS ni, jangan ingat dia ada navigation. Jadi bad komputer ni tiada navigation, tapi dia menggunakan teknologi GPS untuk mengukur iaitu jarak jauh, kelajuan dan juga ketinggian. Okey. Jadi dengan hanya bad komputer ini saja RM188 berbaloi anda dapat maklumat yang penting. Jadi ada dua data lagi yang anda perlu ada, iaitu degupan jantung. Ini anda kena tambah dengan heart rate monitor. Dan heart rate monitor ni, ini adalah jenis di chest, di dada anda, di mana anda boleh letakkan di dalam bahagian dalam baju anda ataupun jersey anda, dan ia akan dapat mengukur iaitu degupan jantung anda sepanjang kayuhan anda. Okey, jadi memang penting sekali, di mana ada yang mereka tidak melihat
kadar degupan jantung dan ada juga yang meninggal dunia. Dan kita tidak mahu kejadian-kejadian seumpama ini berlaku kepada peminat-peminat berbasikal di sana. Heart rate monitor ni anda boleh tambah pada harga RM79 saja, dan kemudian anda boleh gunakan dengan apa-apa jenis bike komputer pun, sebab ia adalah menggunakan teknologi Bluetooth, dan sekiranya anda ada bike komputer jenama lain, anda masih boleh pakaikan. Macam saya ada lebih kurang 4 bike komputer, sebab ia mudah saja anda boleh connect melalui Bluetooth. Kemudian ni ada 2 device lain yang anda perlu tambah, iaitu yang ini adalah speed sensor. Speed sensor ni adalah satu yang subjektif. Perlukah kita mempunyai speed sensor? Jawapannya ialah bergantung pada keadaan. Jika anda jenis yang santai saja, anda berkayu untuk suka-suka saja dan tidaklah mementingkan ketepatan kelajuan anda, speed anda. Speed sensor ini harganya ialah RM59.99, iaitu RM60 lah. Anda boleh tambah speed sensor ni. Kelebihan menggunakan speed sensor ni ialah sekiranya jika anda berkayu di kawasan-kawasan yang kurang coveragenya atau liputannya, di mana GPS tidak dapat mengesan bike komputer anda, jadi di mana sensor ini yang berkomunikasi dengan bike komputer anda, ia akan memberikan data yang lebih tepat. Jadi kadang-kadang di kawasan yang terpencil, jadi anda boleh gunakan speed sensor ni. Jadi seperti yang saya katakan, ialah speed sensor ni bagi mereka yang betul-betul mementingkan kelajuan. Okey, tapi kalau jika tidak perlu, jika anda hanya berkayu sekadar suka-suka saja, hobi saja, jadi anda tidak perlukan speed sensor ini. Kedua ialah, bagi saya adalah penting juga, iaitu cadence sensor. Cadence sensor ni anda boleh letakkan pada crank, okey, dan kalau saya suka letakkan di bahagian dalam. Setiap latihan bagi saya, anda cuba mencapai cadence yang konsisten, yang stabil, iaitu pada ukuran 80 ataupun 100, bergantung pada ketinggian, elevation dan sebagainya. Jadi selalunya bila elevation yang tinggi, jadi cadence anda pun mungkin terjejas, mungkin kurang sedikit, mungkin 60, sebab gear anda lebih berat kan. Jadi anda cuba pada gear yang sesuai dan cuba konsisten pada cadence yang 80. Anda boleh tonton video saya yang lepas tentang pentingnya cadence ini. Ini juga anda boleh beli pada RM60, harga RM60, daripada bike komputer IG Sport ni sehinggalah ke sensor yang telah saya nyatakan, heart rate sensor, speed sensor dan juga cadence sensor ni anda boleh beli di dalam link terus daripada Shopee, dan anda boleh klik pada link dalam deskripsi video ini. Jadi bagi saya yang penting ialah iaitu heart rate sensor dan juga cadence sensor. Ini bagi saya adalah berbaloi lah untuk anda gunakan. Tapi jika anda tak ada bajet lagi, anda boleh beli dulu, iaitu bike komputer ni harganya RM188. Okey, jadi bulan depan atau bulan-bulan yang seterusnya, anda bolehlah tambah dengan heart rate monitor dulu yang penting, dan kemudian dengan cadence sensor. Otai-otai di sana yang juga masih minat dengan hobi berbasikal ni, tak perlu risau tentang bagaimana nak set up, bagaimana nak memulakan aplikasi ini. Anda hanya perlu pergi ke handphone anda cari, cari aplikasi ini, download, kemudian anda mendaftar, anda letakkan nama anda. Jika anda pertama kali, anda boleh mendaftar, ataupun anda boleh mendaftar menggunakan Facebook ataupun menggunakan Strava. Okey, terpulang pada anda. Anda boleh register ataupun anda boleh daftar baru dengan memasukkan detail seperti nama anda, email. Okey, kemudian ditanya pula tentang tarikh lahir anda, berat anda, ketinggian anda. Okey, jadi data-data ini semua anda masukkan dahulu, dan anda kemudian seterusnya synckan, anda add device, dan anda boleh sambungkan kepada handphone anda. Jadi handphone anda dan juga bike komputer ini dapat berkomunikasi. Bila anda ingin tambah sensor, iaitu heart rate sensor dan juga cadence sensor ataupun juga speed sensor, anda boleh cari add lagi device, dan ia akan tunjuk, nyalakan ataupun turn on Bluetooth anda, dan juga anda akan dapat melihat sensor-sensor ini, dan anda boleh klik dan ia akan sambungkan kepada semua sensor yang telah anda punyai. Okey, jadi memang mudah saja untuk anda set up. Kemudian bila anda berkayuh, anda teruskan saja, anda on saja,
Dan ia akan, Strava ni macam data storage lah. Jadi rekod anda ataupun report card anda, kad penilaian anda sepanjang sebulan sekali ataupun bertahun-tahun lamanya. Jadi macam saya dan rakan-rakan selalu berlumba-lumba, okey, dalam liga kami, di mana siapa leaderboard, okey. Jadi kami ingin melihat siapa dalam setahun tu, siapa yang banyak mileage, siapa yang paling jauh, dan bagaimana prestasi anda dalam setahun, berapa kilometerkah anda telah berkayuh. Mudah sekali. Jadi saya telah terangkan apa kekurangannya jika anda hanya bergantung pada handphone saja untuk kayuhan anda. Sebab hobi ni kadang-kadang bila kita ada sesuatu yang baru, kita lebih bersemangat. Yang penting sekali yang saya ingin kongsikan ialah adanya bike komputer yang harga berbaloi dan fungsinya memang baik sekali. Bike komputer ni ringan, okey, dan ini adalah saiz, bagi saya saiz yang sesuai lah. Kalau handphone ni besar sangat kan, jadi saya pun tak suka nak letak handphone ni dekat basikal. Jadi saya suka yang comel-comel saja. Memang ini adalah saiz yang baik, taklah terlampau kecil dan taklah terlampau besar. Okey, jadi skrinnya memang sesuai. Macam kalau dilihat, skrinnya kecil sedikit daripada Wahoo, okey, dan besar sedikit daripada Garmin 820. Okey, jadi memang saiznya saya rasa memang sesuai sekali. Dan ini memang ada backlight, di mana anda di waktu malam anda boleh lihat data-data pada waktu malam, tiada masalah. Dan ia adalah kalis air. Dan apa lagi yang anda perlukan daripada bike komputer, semuanya ada di sini. Okey, bagi mereka yang bukanlah bercita-cita jadi pro kan, jadi pro tu mungkin mereka boleh gunakan yang lebih canggih lagi. Tapi data-data yang penting yang saya nyatakan tadi sudah ada di dalam bike komputer ni. Jadi tak perlulah kita membazir wang untuk beli bike komputer yang beribu-ribu, okey, harganya kan. Jadi saya rasa ini adalah memang sesuai untuk semua golongan, okey, terutamanya yang marhain kan. Jadi tak ada masalah, okey, anda boleh saja. Tak perlulah orang kata, oh ni brand apa semua kan. Jadi tak perlulah kita berbelanja hanya untuk jenama. Saya telah mencuba IG Sport BSC 100S ni, dan saya telah berkayuh dan memang tiada masalah, memang stabil sekali sepanjang masa. Speednya berjalan, okey, jadi memang boleh dipercayai lah, okey. Bagi saya ialah sesuai untuk mereka-mereka yang baru berjinak-jinak tentang hobi berbasikal ni. Ia mempunyai data dan teknologi yang memang stabil dan boleh dipercayai, dan yang penting sekali lah harganya sangat berbaloi. Itu saja perkongsian saya pada kali ini. Jika anda merasakan maklumat yang saya berikan dapat sedikit sebanyak membantu anda, jangan lupa tolong subscribe untuk menantikan video-video saya yang akan datang. Dan telah lebih daripada 200 video yang saya keluarkan dalam channel Sembang Basikal is Free. Dan tolong like, share, komen. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.